Okey, kategori yang seterusnya adalah open source software, di mana perisian yang dia tidak mempunyai sekatan copyright restriction, dan ianya boleh digunakan, boleh diubah suai secara percuma dan secara bebas lah. Okay? Dan kita boleh download daripada internet tanpa perlukan pembayaran lah, kita tak perlu bayar. Dia macam freeware, tapi kalau freeware tu kita tak boleh nak ubah dia punya open source ataupun dia punya source dalam software tersebut. Tapi kalau open source software kita boleh modify. Dia tak ada isu copyright Siapa-siapa pun boleh guna. Contohnya Blender, Moodle, Blackboard dan sebagainya lah. Itu contoh-contoh open source software. Ini adalah dia punya kita panggil ikon bagi open source software. Okey, yang seterusnya adalah public domain software, di mana public domain software ini adalah free software yang kita boleh guna, kita boleh copy, kita boleh ubah suai, kita boleh distribute kepada sesiapa saja tanpa ada isu restriction lah, isu sekatan ataupun copyright Dan public ownership ni biasanya perisian ini dia tidak ada copyright, maksudnya dia tak ada hak cipta. Contohnya SQLite. Contoh kita nak develop website sendiri, kita akan menggunakan bahasa programming. Contohnya kita akan bangunkan dan kita ada public domain lah. Itu dia punya contoh public domain software. Okey, yang seterusnya adalah shareware, di mana shareware ini adalah perisian yang kita distribute dan ianya adalah free. Okey, dan ianya tidak memerlukan kos masa kita nak guna, sebab dia ada tempoh trial period tu untuk kita guna, dan bila kita dah guna perisian tersebut dia ada jangka masa tertentu lah. Bergantung kepada company yang tawarkan lah. Dia ada contohnya kita boleh guna dalam masa 3 bulan once kita guna, dan kita rasa kita berminat seterusnya kita nak langgan, kita boleh proceed. Itu adalah shareware. Dan contoh yang paling biasa common kita guna contohnya WinZip, WinRAR dan sebagainya lah. Okay, ini adalah antarmuka paparan software yang ada dalam shareware. Ini kita nak compress file. Okay, advantages, kelebihan kita guna general purpose application software ni, iaitu yang pertamanya ianya cheap and affordable. Maksudnya dia adalah murah dan berpatutan. Yang keduanya, di mana ianya ditest supaya tidak ada error, tidak ada serious problem ataupun tidak ada bugs pada kita punya application software itulah. Yang ketiganya, ada banyak support pengguna. Maksudnya bila kita ada problem, bila kita guna software tersebut, ada banyak discussion ataupun communication yang boleh bantu untuk kita solve problem tersebut. Okay. Dan ianya mudah untuk didapati, dan kebanyakannya computer shop ni ada menyediakan general purpose application software ni untuk kegunaan, sebab dia ramai common use lah general purpose application software ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada specialized application, di mana aplikasi khusus yang membolehkan pengguna melaksanakan tugas ikut advanced computing task lah, maksudnya untuk kerja-kerja advance. Biasanya ianya direka khas untuk keperluan khusus, bergantung kepada individu ataupun company spesifik ni, keperluan individu ataupun keperluan company. Contohnya web design, kita nak design web, kita nak design grafik, kita nak buat audio, kita nak buat video, kita nak edit something, kita nak buat satu aplikasi AI dan sebagainya. Biasanya kita akan guna bawah kategori specialized application. Dan ianya adalah di mana software tersebut dia sangat kita panggil competence lah, dia sangat cekap, dan ianya adalah mengikut
specialize mengikut keperluan pengguna lah, apa yang pengguna nak. Okey, contohnya grafik. Untuk kita buat grafik, kita nak buat audio video editing, kita nak buat elemen-elemen multimedia, so contohnya animation dan sebagainya, kita nak buat website, kita nak buat AI di bawah VR ke, knowledge based system ke, robotik dan sebagainya. Ini di bawah kategori specialized application. Dan ada beberapa jenis application yang kita boleh guna untuk grafik. Contohnya desktop publishing, image editor, illustration program, image gallery and graphic suite. Ini adalah di bawah kategori grafik. Okey, untuk desktop publishing, di mana dalam desktop publishing ni adalah alat untuk kita membuat komunikasi secara visual, seperti kita buat risalah brosur, kita nak buat business card, kita nak buat kad ucapan ke, kita nak buat web page ke, kita nak buat poster ke, ataupun kita nak buat desktop printing secara online ataupun secara on-screen electronic publishing pun boleh. Dan program yang membenarkan pengguna untuk kita nak mix antara teks dan grafik, kita nak produce professional quality, yang ni semua di bawah desktop publishing. Okey, ini adalah software ataupun program yang ramai guna di bawah kategori desktop publishing. Contohnya Adobe InDesign untuk kita design lah, Microsoft Publisher untuk kita buat biasanya untuk website, CodeExpress, yang ni pun untuk biasanya untuk Excel punya task lah, information data. Okey, seterusnya adalah image editor, di mana image editor ini untuk kita edit image ataupun kita nak buat apa-apa yang melibatkan grafik punya design, yang mana perisian ini membenarkan pengguna untuk mengubah image ataupun nak mengedit gambar secara digital, mengedit foto dan sebagainya berdasarkan software image editor lah. Dan ianya juga ditakdirkan sebagai perisian yang membolehkan image diedit dan ditukar dalam format grafik yang berbeza. Okay. Dan image editor ni biasanya ianya melibatkan kita formatkan dalam format GIF, dalam format JPEG, dalam format BMP, yang macam tu lah. Okay, biasanya di bawah format vektor grafik lah. Okay, ini adalah software yang popular yang kita guna untuk image editor. Contohnya GIMP, GNU, ini yang biasa common designer guna lah. Yang paling biasa orang guna biasanya Paint.net, Adobe Photoshop, Corel dan sebagainya. Banyak lagi, Illustrator pun ada macam tu lah. Okey, yang seterusnya di bawah kategori illustration program. Illustration program ni adalah untuk kita nak draw. Kita nak draw image, jadi kita akan menggunakan illustration program. Biasanya kita akan paint lah, kita akan melukis pada software tersebut. Contohnya Adobe Illustrator, Inkscape, CorelDRAW dan sebagainya. Ini kita nak create image sendiri lah, kita nak create image sendiri melalui illustration program.